asaskan bioteknologi secara meluas. Tambah beliau, sains dan teknologi seharusnya memberi pulangan dalam 3 aspek kepada rakyat, iaitu keuntungan kewangan, peningkatan kualiti hidup serta menambah pengetahuan dan keupayaan diri. Perasmian institut ini diharap mampu membuka mata rakyat mengenai pentingnya bioteknologi sebagai pemangkin kepada penghasilan sumber kekayaan dan pendapatan baru kepada rakyat dan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kiralah di mana jua anda berada saat ini. Alhamdulillah, rezeki kita untuk bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Untuk edisi Selasa hari ini kita berada di tanggal 19 Januari 2021. Alhamdulillah. Moga-moga hari ini Allah kurniakan kesejahteraan untuk semua sahabat pendengar, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Apapun telah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan dan juga Sufian untuk perkongsian Warna Pagi. 4 jam dah bersama dengan mereka. Moga-moga apa juga perkongsian di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia ini memberikan impak positif untuk kita teruskan kehidupan kita dengan lebih tenang, dengan lebih mensyukuri setiap nikmat yang hadir dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita akan mulakan perkongsian kita. Untuk hari Selasa, perkongsian pertama akan bersama Menerusi Syariah dan Perundangan. Hari ini Encik Muhammad Nur Omar, Fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, nak menyebut tentang fiqh wala' mendepani pandemik. Apa yang dimaksudkan dengan wala'? Fiqh wala' itu bagaimana sebenarnya? InsyaAllah kita akan kongsikan nanti, dan insyaAllah kita akan cuba dapatkan juga Profesor Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz, penyandang kursi Raja-Raja Melayu UiTM juga. Kita akan dapatkan beliau untuk berkongsi dengan sahabat pendengar lebih menarik lagi berkenaan dengan fiqh wala' ini. Nak tahu lebih lanjut, kena ikutilah perkongsian kita dari awal sampai akhir, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga tentunya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, saat ini kita bersama dengan Anik Muhai dengan Hingga Saat Akhir. Untuk sama-sama kita dengarkan tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Aku akan menjagamu sepenuh hatiku. Andai saat itu hadir, hanya Tuhan tahu belumnya hatiku. Andainya kau pergi, tinggalkanku sendiri. Jujurnya ku sakit, tapi tak mengapa.
usaha akhir. Selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia. Kerana jujur ku mencintaimu. Kerana jujur ku mencintaimu. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa! Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangatlah bang. Tak usah risau, sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan berakali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya bang, dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali tu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami, Superfine Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 03-6204-6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput
untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam pengstriman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi web dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming. Juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan e-game niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 0362046374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian pertama untuk perkongsian kita hari ini, hari Selasa, iaitu Syariah dan Perundangan. Alhamdulillah, bersama dengan kita untuk perkongsian kita kali ini, tak lain tak bukan sepanjang Januari ini kita akan bersama dengan Cik Muhammad Nur Omar, dah pun bersedia di hujung Skype kita saat ini untuk perkongsian menerusi tajuk kita hari ini dalam Syariah dan Perundangan, iaitu tentang walak. Kita tajuk penuh saya akan berikan nanti, tapi apa pun terima kasih dan Assalamualaikum pada Encik Makno Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke hari ini? Baik, Alhamdulillah. Dan hari ini cerita tentang fiqh walak sebenarnya dalam keadaan kita pandemik sekarang ni, dan kita baru saja sebenarnya kita diisytiharkan sebagai darurat kesihatan dan sebagainya. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan pendengar. Cumanya bila saya sebut tentang fiqh walak, ramai juga antara kita nak faham, nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan ini. Mungkin awalan ini kita berikan sedikit mukadimah untuk tajuk kita. Silakan. Baik, terima kasih dengar Ulikum yang saya rasa ini. Minggu lepas kita update berkenaan dengan perkembangan terkini macam apa juga kan, catat agak. Berkenaan dengan perkembangan kes-kes yang melibatkan COVID ni, yang mana kita rasakan dalam tempoh seminggu ni peningkatan sebanyak 5 juta kes baru positif. Minggu lepas kita cakap berapa, menghampiri 90 juta, sekarang 95 juta pada saat ini, dan juga melibatkan korban mencecah, bukan mencecah, melebihi 2 juta orang. Ini kalau kita lihat minggu lepas kita berbincang berkenaan dengan kedudukan vaksin dan juga ada pergerakan ataupun gerakan anti-vaksin. Selari dengan apa yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada semalam berkenaan dengan kedudukan hukum. Perdana Menteri merujuk kepada Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Islam, memaklumkan kepada rakyat tentang hukum mengambil vaksin ni adalah harus berdasarkan muzakarah tersebut dan juga wajib bagi golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Itulah yang kita bincangkan pada sebelum ini. Dan kita juga melihat bagaimana peningkatan kes harian di Malaysia sendiri yang mana sangat mencemaskan kita. Dan kita juga telah pun berbincang sedikit berkenaan dengan kumpulan yang kita panggil immunocompromised, orang yang tidak boleh bertolak ansur dengan suntikan imunisasi yang mana disahkan oleh doktor, maka dia perlu elakkan daripada ambil imunisasi vaksin ini. Dan juga susulan daripada perbincangan kita juga, ini introduction panjang sikit aja bagi nampak gambaran besar. Semalam dilaporkan bahawa terdapat kes yang mana ada kes yang melibatkan pengambilan vaksin ini menyebabkan severe dan allergic adverse reaction yang mana melibatkan kematian 23 individu yang berusia 80 tahun ke atas di Norway. Ini berkaitan, kan? Sangat berkaitan dengan topik perbincangan kita, yang mana mereka setelah mengambil ambil vaksin yang nama dia sebut sendiri Pfizer BioNTech, yang melibatkan adverse drug reaction in elderly orang yang berumur atas daripada 80 tahun. Sebab mengikutkan kajian makmal yang telah dihasilkan oleh Pfizer, mereka melaksanakan ujian ke atas 44,000 sukarelawan yang melibatkan mereka yang berumur 75 tahun ke bawah. Jadi yang kes ini melibatkan 80 ke atas meninggal, kan? Ini satu benda yang alert.
berdasarkan kajian daripada Pfizer ini menunjukkan bahawa 95% keberkesanan Pfizer punya vaksin. Jadi kita di Malaysia macam mana? Jadi kita menyerahkan perkara ini kepada KKM di bawah MPRA ataupun kita panggil bahagian regulatoris farmasi negara untuk menyiasat, mengkaji dan juga membuat penilaian terhadap perkembangan semasa inilah tentang isu vaksin yang menjejaskan mereka yang berumur berisiko atas 80 tahun. Jadi untuk perkembangan seterusnya kita kena sentiasa alert. Dan juga viral di dalam media pun kita tahu tentang adverse effect ni, dan juga ada juga kumpulan anti vaksin yang membuat hoax dan sebagainya, memberi ketidaktentraman kepada rakyat, kepada kita semua, terutama apabila kes dari hari ke hari meningkat. Isu ni juga membuatkan kita rasa risau, tak tahu macam mana nak buat kan. Di keliling kita sendiri pun kes sudah berlaku di penempatan kita di dalam komuniti. Betul. Kalau dulu kita dengar kluster itu, kluster ni yang mana dikenal pasti orang-orang yang datang ke Malaysia, tetapi sekarang berada dalam kelompok kita yang baru ni apabila PKP kebenaran rentas sendiri dibenarkan, ramai yang berentas membawa balik macam-macam, dan sehingga virus ini telah berada di dalam komuniti kita. Dan virus ini juga kalau kita lihat perkembangan terbaru, dia melibatkan satu varian yang super spreader. Kan? Dulu pun ada isu dan sekarang ada varian yang sangat cepat menjangkiti orang lain. Hanya melalui apa ni orang kata udara sahaja. Itu dia orang tengah buat kajian, KKM dan juga pihak yang berwajib tengah buat kajian berkenaan ini, dan kita boleh ikut perkembangan semasa. Jadi apa kita nak bincang sebenarnya pada hari ini berkenaan dengan pendirian dan kewaspadaan kita. Satu, seriusnya berlaku COVID ini sangat serius dan merisaukan kita. Yang kedua, kita nak bawa kepada isu terkini berkenaan dengan pengisytiharan darurat yang melibatkan ada timbul beberapa pihak yang membangkitkan persoalan keabsahan pengisytiharan darurat dan juga isu-isu berkaitan, dan kita juga akan menyentuh berkenaan dengan fiqh wala ataupun kaedah fiqh dalam kita mematuhi perintah yang dikeluarkan ataupun arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan ataupun dalam isytihar darurat ini daripada Beliau Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi apa kedudukan Islam dalam konteks ini? Itulah lebih kurang hari ini kita akan bincang tentang fiqh wala, iaitu kaedah fiqh berkaitan keperluan mematuhi perintah dan arahan pemerintah. Ya, sebab kita pun baru saja dikeluarkan dengan perintah-perintah tersebut, dan mungkin juga awalan inilah kita nak beri penjelasan betul-betul pada rakan pendengar kita supaya mereka lebih faham. Kita semualah lebih tahu bila kata fiqh wala ni, apa yang dimaksudkan dengan fiqh wala dan apa tujuannya sebenarnya. Silakan. Saya telah berulang kali maklumkan tentang kesyumulan Islam ini, termasuklah dalam kaedah menghadapi penyakit berjangkit, dan begitu juga kaedah-kaedah ataupun pendekatan hukum hakam berkaitan melibatkan, contohnya kita pernah dengar tentang fiqh darurah dan keadaan darurat, yang mana fiqh itu maksudnya kita mengetahui sesuatu dengan mendalam dan tahu apa yang kita perlu buat dan kena buat ataupun tak perlu buat. Itu fiqh, mudah fahamnya macam itulah. Jadi perkataan fiqh memberi maksud yang mendalam tentang bagaimana pendekatan Islam selari dengan nas dan juga persepakatan ulama tentang kedudukan sesuatu perkara. Contohnya macam kita kata fiqh darurat. Darurat ini bukan maksud pengisytiharan darurat ini, tapi fiqh darurat ini dalam keadaan kita terpaksa, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Ada perkara yang tak boleh buat tetapi dibolehkan ketika keadaan darurat. Dan ada perkara juga katakan fiqh darurat ini menyempitkan yang luas dan meluaskan yang sempit. Mudah fahamlah kan. Jadi dalam kaedah-kaedah fiqh darurah ini sendiri ada keutamaan apa yang perlu kita utamakan kalau bertembung antara kedua mudarat. Jadi mudarat mana yang kita perlu utamakan?
Dalam kes mudarat, kita kena hilangkan mudarat. Jadi mudarat yang pertama yang kita kena hilangkan ialah mudarat yang lebih besar sahaja kepada kelompok yang lebih besar. Berbanding kita menghilangkan mudarat yang kecil. Jadi keutamaan dia kat situ. Begitu juga kalau berkumpul antara mudarat dan maslahah. Kita nak utamakan yang mana? Kita punya keutamaan dalam kaedah fiqh kena elakkan mudarat itu tersebut dulu. Berbanding kita mengambil tindakan yang maslahah tadi. Itu keutamaan yang kaedah fiqh para ulama kita usulkan. Jadi ada perkara yang boleh, ada perkara yang tak boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita nak bincang tentang fiqh walak ni, apa je katakan fiqh walak. Biasanya kalau kita sebut fiqh walak, ia berkait dengan kaedah fiqh yang membincangkan tentang keperluan, syarat dan tata cara kepatuhan terhadap pemerintah. Ada kaedah fiqh? Ada. Kalau kita ingat di dalam di Malaysia sendiri, kaedah fiqh walak ni pernah dibincangkan pada tahun 2017 ketika dalam satu seminar wasatiyah dulu. Jadi fiqh walak ni digabungkan dengan walak wa ta'ah. Fiqh yang membincangkan tentang bagaimana kita perlu dan juga tata cara kita dalam mematuhi arahan daripada pemerintah. Pemerintah maknanya kerajaan yang sedang inilah sekarang ni. Kerajaan sekarang lah kan. Dalam konteks ini juga kita lihat perbincangan dikemukakan belakangan ini wujud golongan. Kenapa kita bincang perkara ini? Sebab kita tahu bahawa kebelakangan ini ramai orang mempertikaikan pengisytiharan darurat, ada yang macam-macam lah kita kalau kita sebutkan, ada menyentuh orang lain kan. Dan tindakan kerajaan mengisytiharkan proklamasi darurat ni yang mana telah dipersoalkan oleh banyak pihak. Ada mengatakan ini adalah helah politik, ada kata usaha untuk macam-macam, dan ada yang peringkat nak membawa untuk dicabar ke mahkamah. Jadi perkembangan terbaru ini agak mendusarkan sebab perisytiharan darurat seperti yang dimaklumkan kepada kita adalah untuk mengatasi masalah pandemik yang kita hadapi sekarang. Dia kena clear, dia kena jelas. Jadi saya akan bincang lebih dalam lagi berkenaan dengan kaedah fiqh apa semua. Cuma saya nak mengajak seluruh pendengar Radio IKIM yang mendengar syariah dan perkembangan ini berdiri teguh di atas kebenaran. Kita boleh bezakan sebab sekarang ni macam-macam media datang dan macam-macam suara-suara melalui media sosial dan sebagainya, dengan videonya, dengan sebagainya, membawa dakwah sama ada dalam bentuk individu ataupun kelompok yang cuba menghasut dan juga mempertikaikan keputusan ini dan juga meragukan kedudukan kita sebagai rakyat ini untuk patuh kepada pengumuman kerajaan dan tindakan kerajaan yang memang genuinely, kalau kita tengok kan, untuk apa yang kita hadapi sekarang yang saya dah sebut daripada awal tadi, meningkatnya kes sampai dalam komuniti yang menyukarkan, kita nak kawal lagi. Jadi sangat penting perkara yang kita bincangkan pada ini, dan juga sangat penting dan juga saya merayu kepada semua pendengar Radio IKIM untuk patuh kepada kebenaran. Jadi kita untuk mengetahui kebenaran kita kena banyak maklumat. Jadi salah satu perbincangan kita di dalam syariah dan perkembangan hari ini untuk membongkar berkenaan dengan fiqh walak. Sejauh mana kita ni kena taat, kan? Dan juga apakah cara kita ataupun adakah ruang untuk kita mempertikaikan perintah yang telah dikeluarkan. Kalau nak kita fikir tentang kedudukan hukum dia macam mana sebenarnya, Encik Makno? Baik, kalau kita lihat pada prinsipnya kan, ada beberapa hujah, sama ada hujah rasional ataupun dalil daripada Quran dan juga hadis sendiri berkenaan dengan kedudukan ta'ah ataupun walak ini, kita memberi sumpah setia kita untuk patuh segala arahan, ketaatan. Jadi taat ni bermaksud kita patuh segala arahan dalam apa keadaan pun, apa keadaan sekalipun,
sama ada susah pada kita. Disebabkan keputusan tu, kita jadi susah. Yang orang yang meniaga pun tak boleh kan, apa semua. Dan banyak cabaran ni. Ataupun kita tak selari dengan kehendak kita. Tapi kepatuhan tu perlu. Ketaatan dan kepatuhan ini hanyalah dalam perkara-perkara yang melibatkan kebaikan dan kebajikan yang tidak melanggar syarak. Maknanya kalau suruh benda yang tak betul itu tak boleh lah. Kan? Jadi berdasarkan beberapa hadis ataupun ayat sendiri yang kita tahu ramai orang biasa sebut tentang hati Allah, hati Rasulullah oleh ambil minkum kan. Patuh ataupun tunduklah, patuhlah kepada perintah Allah dan perintah Rasul dan juga oleh amri minkum. Oleh amri itu maknanya orang yang diamanahkan pemerintahan jadi ketua wilayah pada kita. Dan begitu juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang melibatkan ketaatan kita. As-sam'u wa ta'atu ala mar'i muslim. Ini dalam kes-kes melibatkan, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ahkam bab as-sam'u wa ta'ah lil imam malam takun maksiat, selama mana imam ataupun ketua kita itu tidak melakukan atau menyuruh kepada maksiat. Jadi as-sam'u wa ta'ah al-mar'u al-muslimi fima ahabbu wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Ya, kita kena patuh dan kita kena dengar dan patuh. As-sam'u wa ta'ah kepada seorang muslim, yang mana kita bincang dalam bab lil imam, maknanya pemimpin kita, fima ahabba wa kariha, kepada apa yang kita suka ataupun kita tak suka, memenuhi kehendak kita atau tidak, tapi kita kena patuh selama mana tidak diseru ataupun disuruh kita kepada melakukan maksiat. Ini condition yang pertama. Jadi kalau kita reflect balik apa yang diumumkan, ada ke maksiat je kan? Tak ada. Jadi jelas, kalau kita dah dapat arahan begitu, maknanya sebagai kita mengambil kedudukan yang kita nak patuh pada syariah, kita tak patuh, dengar dan patuh. Jadi pengajaran daripada hadis ni tentang kewajipan untuk mendengar dan mentaati adalah salah satu yang dituntut oleh agama. Supaya keharmonian itu wujud. Bukannya kita nak mencari, ini ada helah sana dan ini kita nak pertikaikan, ataupun kita makan dengan beberapa hasutan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertikaikan kredibiliti. Contohnya dalam beberapa kes kita lihat ada orang mempertikaikan kredibiliti orang yang mengumumkan pengisytiharan darurat. Ini tidak kena. Kalau kita lihat pengisytiharan tersebut memadai untuk kita justify persekitaran yang berlaku, bukan saja di Malaysia justify rasionalnya, seluruh dunia kita lihat bagaimana negara-negara mengambil pendekatan untuk lockdown. Macam Germany buat mega lockdown, Japan dulu dah pernah buat lockdown, sekarang buat lagi sekali. Indonesia ini bukan luar biasa. Pengisytiharan darurat dan juga pelaksanaan PKP yang ketat ini bukan sesuatu yang luar biasa untuk kita nak pertikaikan dengan berbagai hilaf. Jadi konsep wala di dalam Quran, kita lihat dalam surah An-Nisa yang disebut tadi ayat ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Jadi berdasarkan ayat ini, suruhan ketaatan kepada pemimpin adalah selepas ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kuat. Kuat ini. Maknanya perintah untuk kita taat kepada pemerintah ini adalah kuat. Dia diikuti selepas perintah taat kepada Allah dan juga Rasul. Ini jelaslah kita tengok dalam suasana COVID. Kita nak justify dari segi rasional pun, saya dah sebut tadi berkenaan dengan suasana COVID dan juga kesan dia dalam komuniti dan sebagainya. Jadi apa salahnya? Apa salahnya apabila diumumkan tu bukan selama-lamanya, ada tempoh kita ikut, apa salahnya? Satu masa nanti akan berakhir juga kan? Ya. Sesebuah negara akan menghadapi masalah kalau semua orang
bangkit dan menyatakan pandangan yang bercanggah dan sekaligus membawa huru-hara dengan media dan sebagainya. Sehingga keharmonian itu akan terjejas. Dan kita lihat bagaimana ada sekelompok individu ataupun kumpulan tertentu yang membawa dulu kita bawa tentang anti vaksin, ini anti darurat pula kan. Ada perkara yang diperjuangkan dalam mereka yang mana kita kena, kalau mereka boleh mempertikaikan kredibiliti mereka sesiapa yang mengumumkan darurat, kita juga boleh mempertikaikan kredibiliti mereka yang anti darurat. Bukan? Betul tak? Jadi itu, ialah kalau dia guna helah yang sama, kita guna helah yang sama. Maknanya orang yang mempertikaikan proklamasi darurat ini sendiri kita lihat dari segi sahsiah dan juga siasahnya macam mana kan. Kalau kita ambil contoh, ini bukan di Malaysia kan, di mana di luar negara lah, orang yang mewakili sesuatu kelompok atau kumpulan tu mestilah mempunyai kredibiliti dari segi pimpinannya dan juga kekuatannya memimpin, leadershipnya. Kalau dia tak mampu, kalau sebelum dia di situ okey kelompok tu, tapi bila dia masuk dalam kelompok tu 2-3 cabang pecah, apa tandanya? Jadi itu kita, kalau kita nak perhatikan kredibiliti lah, tapi ini contoh bukan di Malaysia lah, di luar negara. Jadi balik kepada kedudukan hukum, kalau kita lihat tak boleh langsung ke pemerintah ni kita persoalkan. Tak boleh ke? Bukan tak boleh, boleh. Ada hadis, ada pandangan ulama berkenaan dengan kita nak menegur pemerintah, ada cara, ada jalan. Itu katakan tak ada macam mana. Jadi ada dalam satu hadis Rasulullah yang mana menjelaskan tentang kita nak menegur seorang pemimpin ni tak boleh tegur di khalayak. Kita tengok-tengok itu terus tegur dia, tak boleh. Dia ada channel, ada cara dia. Terutamanya dalam hadis tu sebut tegur ni kena tarik tangan pergi ke tempat yang terlindung sikit. Kan? Ada ke macam tu, tapi orang tak buat macam tu. Orang buat broadcast lagi, buat PC lagi kan. Itu masalah. Jadi ada masalah dengan orang yang buat benda yang begitu. Jadi kalau kita nak menegur pemimpin, pendekatan dia pertama, kita kena guna channel yang betul. Jadi channel yang betul maksudnya, kalau terutamanya melibatkan hal-hal peribadi dia lah. Contohnya kita nak tegur, kita ada tegur di khalayak ramai. Kita nak kata dia apa ke, kita tak boleh tegur. In fact bukan pemimpin sahaja pun, ya, sesama kita pun dalam menegur kita kena berhikmah. Ada cara untuk kita tegur. Kita tak boleh tegur sehingga menjatuhkan air muka dan juga maruah orang tersebut. Dalam hal pemimpin, kita bukan sahaja menjatuhkan maruah dia, tapi menghilangkan kredibiliti dia apabila kita tegur secara terang-terangan. Kalau kita nak tegur, bawa ke forum yang betul. Kalau keputusan itu dibuat dalam satu mesyuarat khas, kita tegur dalam mesyuarat khas tersebut. Maksudnya secara tidak terbuka macam tu. Kalau kita katalah hal peribadi, melibatkan peribadi, itu kita kena berjumpa, bercakap. Dan bercakap pun bukannya sembrono orang kata kan, tetapi dengan berhikmah. Supaya teguran kita itu dengan seikhlasnya kita nak mereka menerima teguran tersebut. Kan? Jadi kita boleh menilai teguran-teguran yang dibuat ataupun templakan yang dibuat dengan keputusan penisaran darurat ni, kita sendiri boleh tengok petaka caranya tak kena, kan? Caranya tak kena, gayanya tak kena, dan juga perkataan-perkataannya tu pun melibatkan. Yalah, saya ada terbaca, ini benda ni bukan luar biasa lagi apabila melibatkan satu saranan beramai-ramai untuk membuat rayuan kepada yang Yang Mulia, yang di-Pertuan Agong. Kita kena adalah jaga adab kita lah. Ialah untuk pun nasihat tu kita juga jaga nasihat tu diri saya sendiri lah, ya. Tentang bagaimana kita nak menjaga tata cara kita supaya apa yang kita lontarkan itu mendapat respon yang baik dan bukannya
memberi kesan negatif kepada orang tersebut dan juga rakyatnya dalam kes ni. Apabila kita buat statement, press conference dan sebagainya. Jadi lebih kuranglah kedudukan itu dan kita bukan tak boleh tegur dan tegur dengan channel yang betul. Jadi isu terkini heboh di dalam media dan semalam saya baca laporan dia bernama berkenaan dengan ada orang nak bawa pengisytiharan darurat ini ke mahkamah. Jadi kita secara khususnya kita bawa pakar insya-Allah pada hari ini untuk kita dengar sendiri apakah kedudukannya. Dah kita sebut kena bawa ke channel yang betul, jadi mereka fikirkan bahawa bawa ke mahkamah itu adalah channel yang betul. Okey, baik kita dengar apa kedudukan dari segi kewenangan berkenaan dengan membawa pengisytiharan darurat ini ke mahkamah. Boleh tak nanti kita akan bersama dengan Prof. Dr. Syamrul Hayu. InsyaAllah untuk kita nak sama-sama nak, sebab kita bila tadi kata kita boleh menegur tapi dengan cara yang berhemah, dengan cara yang baik. Ulama nyatakan begitu. Tapi kalau mencabar pengisytiharan darurat itu sendiri, lepas tu bawa ke mahkamah dan sebagainya, ada pertikaian dan sebagainya. Bagaimana caranya, kejap lagi kita akan bersama dengan Cik Mak Maknur sekali lagi dan juga kita akan bawakan kepada anda Profesor Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz untuk bersama dengan rakan-rakan nak kita kupaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan ini yang merupakan penyandang kursi Raja-Raja Melayu UiTM. Kita akan sama lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alaik, salamun Ya Rasulullah, Ya Habibullah,
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar dan alhamdulillah waktu ini bersama dengan kita ada Cik Maman Omar, merupakan fellow di Pusat Kajian Syariah dan Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama kita juga saat ini alhamdulillah dah lama tak dengar suara beliau. Pastinya sahabat-sahabat pendengar Syariah dan Perundangan merindui. Yang berbahagia, yang berusaha Profesor Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz dan pun juga berada di talian saat ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tetap seperti orang yang sama kan. Masya Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita cerita tentang fiqh wala mendepani pandemik sebenarnya Prof. Dan tadi telah pun dikupaskan juga oleh Encik Muhammad Nur berkaitan dengan fiqh wala ini sendiri. Mungkin sebab kita sampai ke tahap kita nak dengar tadi tentang berkenaan dengan pengisytiharan darurat. Bolehkah ada pihak melakukan sesuatu seperti mempertikaikan atau mencabar keputusan yang disebut oleh mahkamah? Mungkin doktor sendiri, Prof sendiri boleh jelaskan tentang pengisytiharan darurat dicabar di mahkamah. Boleh ke tidak sebenarnya, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengundang saya untuk bersiaran. Terima kasih untuk Encik Maknun. Terima kasih juga untuk Yati. Dah lama sangat tak jumpa. Terima kasih untuk Ikin kerana memberi ruang untuk saya berkongsi sedikit ya. Yati terus tanya soalan yang terus masuk golan ni ya. So, ada hura-hura, ada orang kata boleh cabar mahkamah ataupun tidak ya. Saya cerita macam ni, satu perkara pertama ialah proklamasi darurat itu dibuat atas kepuasan hati ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi persoalannya adalah adakah kepuasan hati yang di-Pertuan Agong itu boleh dipersoalkan di mahkamah? Jawapan saya ialah merujuk kepada perkara 150 dalam fasal 8 Perlembagaan Persekutuan bahawa kepuasan hati, perkataan puas hati, satisfaction yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150 dalam fasal 1 Perlembagaan Persekutuan, ia tidak boleh dicabar di dalam mahkamah. Ya, tidak boleh dicabar. Dalam perenggan dalam perkara 150 dalam fasal 8 perenggan A menyatakan kepuasan hati yang di-Pertuan Agong itu tidak boleh dicabar di mahkamah. Dalam perenggan B pula, perkara 150 dalam fasal 8, perenggan B, ia menyatakan bahawa mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar ataupun menerima ataupun membuat keputusan dalam hal-hal berkaitan keesahan ataupun ketidaksahan kepada proklamasi darurat yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik, di sini menunjukkan bahawa saya rangkumkan perbincangan kita bahawa menurut perkara 150 dalam fasal 8 dibaca dengan fasal 1 Perlembagaan Persekutuan, apa juga tindakan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membuat proklamasi darurat ataupun membuat undang-undang yang kita namakan ordinan dalam keadaan darurat itu. Maknanya pertama Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Jadi semasa darurat itu Yang di-Pertuan Agong membuat undang-undang bagi tujuan darurat tersebut. Contoh, kalau darurat itu bertujuan dengan pandemik untuk menyekap penularan pandemik COVID-19, maka Yang di-Pertuan Agong boleh membuat undang-undang untuk menyekap penularan COVID itu. Jadi kita ada dua kan, proklamasi darurat dan juga undang-undang yang dibuat semasa darurat. Kedua-dua ini tidak boleh dipersoalkan di mahkamah mengikut peruntukan perkara 150 dalam pasal 8. Jadi ini adalah undang-undang yang ditetapkan oleh perlembagaan. Maka tiada mahkamah boleh mendengar permohonan tersebut, ya. Dan dinafikan bidang kuasa mahkamah itu. Nanti boleh saya kongsi sikit lagi. Boleh silakan. Satu lagi, sebelum ni ada keputusan kes. Ada keputusan kes di dalam tahun 1966 ya, keputusan kes Stephen Kalonikan ya. Ia menyatakan bahawa darurat ini 1968, keputusan itu dibuat oleh Privy Council pada tahun 1968, dilaporkan pada dalam dua MLJ laporan Malaysian Law Journal pada muka surat 238. Dia tidak menjelaskan tentang adakah ia boleh dipersoalkan ataupun tidak. Maknanya setakat ni keputusan kes tidak ada yang menyatakan ia boleh dipersoalkan ataupun tidak. Tetapi kes itu berlaku 1968. Lepas tu 1979 pula berlakunya kes Teh Cheng Po. Kedua-dua kes ini tidak menyatakan tentang
persoalan untuk mempersoalkan. Tapi dalam kes Tempoh itu, ia membuka sedikit ruang untuk mempersoalkan puas hati yang di-Pertuan Agong itu. Jadi pada tahun 1981, kita pindah perlembagaan dengan memasukkan perkara 150 dalam pasal 8. Jadi sekarang ni, kes-kes yang sebelum ini menyatakan, contoh dalam kes Stephen Kalonikan yang yang sebenarnya tidak memutuskan tentang boleh mempersoalkan di mahkamah ataupun tidak. Begitu juga dalam kes Tempoh, ada ruang untuk membuka persoalan ini dibawa ke mahkamah. Tetapi ianya telah ditutup. Ruang untuk membawa persoalan ini ke mahkamah telah ditutup melalui pindaan kepada perlembagaan yang berlaku pada tahun 1981. Jadi sekarang, kedudukan undang-undang sekarang, kalau kita baca Perlembagaan Persekutuan, ia adalah seperti apa yang saya nyatakan tadi, ya Yati dan Cik Maknos. Ya. Jadi apa yang kita nyatakan sekarang ini ialah boleh bawa ke mahkamah ataupun tidak, ia tertakluk kepada peruntukan perkara 150 dalam pasal 8 Perlembagaan Persekutuan. Itu saja. Masya Allah, jelas. Itu pentingnya kan Cik Makno kan, bawa orang yang tepat untuk menjawab soalan kita. Maknanya memang tak boleh nak dipersoalkan di mahkamah sebenarnya ya bro. Rindu Kak Ikin FM ni. Masya Allah, kami pun rindu sebenarnya. Tapi itulah, mungkin Cik Makno sendiri ada juga nak celas sikit berkenaan dengan ini. Ya. Saya nak mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada Prof dan juga tahniah atas pelantikan yang baru ni. Saya maklumkan yang Prof dilantik di penyandang kursi Raja Melayu ya. Itu yang dan juga dengan jelas tadi menjelaskan dengan kes-kes terdahulu dan pada kita jelas apa yang saya nak bawa ke sini tentang ketaatan kita supaya keharmonian Malaysia ni terpelihara dan kita duduk di bawah payung raja, apalagi dalam perihal agama yang kita bincang dalam syariah perundangan ni, fake wala yang mana balik kepada kita kena patuh dan taat dan keputusan itu tidaklah berbentuk maksiat. Dan Rasulullah SAW menasihatkan kita kena bersabar dalam ketaatan ni. Rasulullah nasihatkan kita bersabar sebab ada perkara yang kita tak suka. Apabila satu perkara yang diarahkan, diperintahkan kepada kita oleh kerajaan, kita kena juga Rasulullah nasihatkan kita bersabar. Dengan bersabar itu, kalau kita patuh pada perintah ataupun maksud apa yang dikatakan sabar itu sendiri, kita dapat pahala. Kan, lagipun tak lama pun kalau kita tengok tarikhnya, dia maklumkan sehingga Ogos. Ya. Kan? Apa salahnya kita sabar? Sabar itu kan menunjukkan satu teladan yang baik kepada pengikut-pengikut, kepada mereka yang sangat eager untuk mencabarlah, kan? Jadi sebenarnya ruang untuk kita mencabar keputusan ini walaupun kita katalah tak ada dalam perlembagaan, tetapi kita lihat sendiri proklamasi ini tidaklah berbentuk maksiat. Itu dijelaskan condition fake walak tadi. Bukan maksiat, bukan kita nak pergi suruh buat tak baik kepada orang lain. Ya? Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh cokot tambah lah. Dan saya nak mengajak kepada semua pendengar radio Kim dan kita sama-sama kita jaga kita jaga SOP yang terpenting sebab varian ini kita takut varian yang dah luar biasa punya spread kan. Itulah ni Prof. Mungkin juga dalam ujung-ujung sihat dan memberi sumbangan kepada Malaysia dari segi idea-idea dan juga akal undang kita. InsyaAllah, insyaAllah. Cuma itulah kan, rasanya kan Cik Makno rasa bila dah Prof dah dekat sini, rasanya kita nak kena ambil juga ujung-ujung lah pesan-pesan daripada Prof sendiri lah untuk seluruh rakyat Malaysia. Bila kita berada dalam keadaan begini sekarang ni, apa yang sepatutnya sewajarnya kita sebagai rakyat Malaysia dalam satu hati untuk patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh kerajaan. Silakan Prof. Sudah, ya Yati dan Cik Makno ya. Dan semua, saya tadi belum ucapkan rasa terima kasih kepada pendengar IKIM FM lah. Selamat berjumpa kembali, dah bertahun tak jumpa. Baik, saya lihatlah apa yang kita sedang alami ni sudah hampir setahun ya Yati. Sudah hampir setahun kita hidup dalam keadaan seolah-olah jam itu terhenti. Tapi pada pandangan saya sebagai warga negara yang bertanggungjawab, sama-samalah kita mengambil prinsip walak tadi ya yang
dan diceritakan atau dihuraikan oleh Encik Mak Nur ya. Jadi kita mengambil prinsip bahawa apa yang baik itu kita taat. Sebab kita kembali kepada surah An-Nisa ayat 59 itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sehingga apa yang dikatakan itu apa yang disyaratkan oleh kerajaan itu mendatangkan mudarat kepada kita, maka hingga ketika itu sajalah kita tidak boleh mentaati kerajaan itu. Tapi selagi mana apa yang diusahakan oleh kerajaan itu, kita hendaklah sentiasa mengikutinya dan mentaatinya. Kerana kita taat kepada ulil am. Contoh, apa yang kita katakan sekarang ialah kita hendaklah sentiasa mematuhi SOP, kita menjaga prosedur ataupun tata cara berhubungan dengan dalam keadaan pandemik ini, hubungan sosial kita dengan masyarakat juga harus kita mengikut tata cara perundangan, kerana itu saja yang boleh menyekat penularan COVID ya. Jadi apapun kita hendaklah sentiasa berusaha dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita juga sentiasa berada dalam jagaannya. Sebagai warga negara pula, kita haruslah membentangkan naratif-naratif yang positif untuk kita memastikan tujuan darurat yang diisytiharkan ini oleh Kebawahdulian Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong itu dapat dicapai dalam hasratnya dan juga dapat dipenuhi dalam masa yang ditetapkan, itu tidak melangkau 1 Ogos 2021. Jadi secara umumnya kepada rakan-rakan pendengar Radio IKIM FM, marilah kita sama-sama mentaati prosedur yang sedang dilaksanakan dan sama-samalah kita membina naratif positif untuk negara kita. Semoga walaupun dalam keadaan darurat dan hampir seminggu ini kita rasa kehidupan kita tidak berubah dan kemudiannya tidaklah ancaman besar itu tidaklah terhadap rakyat, tetapi ancaman besarnya ialah supaya kita dapat menyekat pandemik coronavirus atau COVID-19 ini. Jadi sama-sama kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah, padat. Terima kasih banyak Prof. Dan hujung ni Cik Mak Nur, kita tutup program kita dengan kesimpulan sikit daripada Cik Mak Nur sendiri tentang topik kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih, dan saya mengambil kesempatan untuk kepada semualah pendengar Radio IKIM supaya mengikuti perkembangan semasa macam korang cakap naratif kita, termasuk juga isu berkenaan dengan vaksin ini, yang mana kita kena sentiasa alert perkembangan yang telah ataupun sedang dibuat kajian perkembangan ataupun jangan kita viral benda-benda yang tak yang boleh menjejaskan atau menimbulkan kerisauan di kalangan rakyat. Contoh macam hoax dan sebagainya. Jadi jaga adab, jaga tata cara kita dalam menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita juga menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab dan berhemah, insya-Allah. Saya tak boleh tak setuju. Ini memang sangat setuju juga. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz untuk pertemuan kali ini. Saya rasa ini bukannya terakhir ya. Harap-harap lepas ni kita lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian bersama dengan Prof. Sebab dah lama sangat dah tak bersama dengan Prof untuk syariat dan perundangan. Juga terima kasih sekali lagi pada Encik Mak Nur Omar untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk anda rekan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.